Baik, selamat pagi semua. So, hari ini kita akan sambung tengok bab 3 dan kita akan fokus kepada 3.2 hukum Kepler. Okey, sebenarnya kalau kita cuba tengok hasil pembelajaran, hasil pembelajaran dia sebenarnya senang. Okey, ada 3. Yang pertama, kita cuba menjelaskan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Dan kedua, kita cuba merumuskan formula hukum Kepler 3 dengan menghubungkaitkan antara T kuasa 2, di mana T ini adalah tempoh dan R adalah jejari untuk orbit. Okay. So hubungan dia adalah T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okay. Ini adalah hasil pembelajaran kedua. Dan hasil pembelajaran ketiga adalah kita cuba selesaikan masalah dengan menggunakan formula ini. Okay, so sebenarnya dia senang saja, tetapi saya cuba ambil sedikit masa untuk untuk anda tahu macam mana perkembangan ataupun sejarah yang menyebabkan hukum Kepler ini dia didapati. Okay, so saya akan cuba ambil sedikit masa untuk beritahu anda tentang sejarah. Okay, sejarah ini sebenarnya dalam buku teks dia ada sedikit, tapi saya cuba tambahkan supaya anda lebih faham. Okay, sebenarnya kenapa kita ada hukum Kepler dan apakah konsep ataupun apakah tanggapan saintis pada mula-mulanya. So dulu anda dah belajar daripada topik 3.1, anda dah belajar kita punya sistem solar ini. So semua planet dia mengorbit matahari. Sebab apa? Sebab ada daya kegravitian. Sebab daya kegravitian ini dia menghasilkan daya memusat. So kalau kita senang nak cakap, kita ada Fg. Fg ini adalah daya kegravitian kan. Fg ini menyebabkan daya memusat supaya setiap planet dia dapat mengorbit mengelilingi matahari. Okey, so ini adalah konsep yang kita dah belajar topik 3.1. Tetapi daya memusat ini dia adalah satu daya yang menghasilkan gerakan dalam bulan, kan? Kita dah demo untuk topik yang sebelum ni. Dia dalam bulatan kan? Tetapi kalau kita tengok kepada orbit bagi setiap planet, adakah semua orbit planet ini dalam bentuk bulatan? Sebenarnya tidak kan? Kita tahu dia punya bentuk bukan bulatan. So boleh tak kita masih guna formula daya memusat ini? Fc sama dengan mv kuasa 2 bagi R. Boleh tak? Sebab kita tahu formula ini dia adalah untuk menggunakan dalam orbit bulatan, kan? Tapi kalau orbit planet-planet bukan bulatan, masih boleh tak kita guna formula ini? So hari ini saya akan cuba terangkanlah. So daripada PT3 anda telah belajar tentang model heliocentric. Model heliocentric. Kalau anda masih ingat. So helio ini sebenarnya masuk matahari. Helio masuk matahari. Sun. Kalau centric ini, centric maksudnya center. Maksudnya pusat. So model heliocentric ini maksudnya kita letakkan matahari sebagai pusat. Matahari sebagai pusat. Jadi anda dah tengok tentang model heliocentric yang telah diubah suai oleh Johannes Kepler. Kalau kita sebut J ini bukan Joe, Johannes Kepler. So di mana Johannes Kepler ni dia mencatatkan bahawa kita letak matahari di pusat dan semua planet akan mengorbit mengelilingi matahari. Itu adalah cadangan daripada Johannes Kepler. Tetapi mula-mula daripada abad 1, abad 2 hingga abad ke-15, sebenarnya mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya atau mereka tidak ingat tentang model ini. Apa yang mereka ingat adalah, mereka selalu ingat
bumi adalah di pusat. So ada satu model dipanggil model geocentric, di mana geo ini dimaksudnya adalah bumi. Geo adalah bumi. That means kita letak bumi sebagai pusat dan semua planet, bulan atau matahari akan mengelilingi, mengorbit, mengelilingi bumi. So bumi yang tidak bergerak, yang bergerak adalah planet lain. So daripada abad kedua, model ini atau teori ini telah dicanangkan oleh Ptolemy. Okay, Ptolemy. Jadi teori ini telah diterima dan dipercayai sehingga abad ke-15. Okay, so sebelum ni mereka ingat bumi tidak bergerak. So sebenarnya ini sebab daripada ajaran agama. Okay, daripada ajaran agama. Dalam kitab, Alkitab, dalam Bible, mereka cuba baca kan. Baca mereka rasa, oh sebab kalau bumi kita tengok, matahari dia terbit daripada daripada timur kan, dan dia terjunam ke arah barat kan. So from east to west kan. So mereka rasa yang bergerak adalah matahari. Okay, matahari yang bergerak daripada timur ke barat. So bumi dia tidak bergerak. So mereka terima konsep ini sehingga abad ke-15. So ajaran ini sebenarnya dia telah diwariskan dalam gereja Katolik sehingga abad ke-15. Seterusnya ada seorang, okay, nama dia adalah Nicholas Copernicus. Okay, dia adalah orang pertama yang cuba mengesahkan atau membangkang atau tidak mengesahkan teori Ptolemy. Dia cuba guna matematik untuk proofkan ataupun disprove sama adakah teori Ptolemy ini yang kata bumi di pusat adalah betul ke tidak. So masa tu teleskop belum dicipta. Okay, tetapi Copernicus dia mendapati bahawa teori geocentric di mana bumi berada di pusat ini dia kurang tepat jika berbanding dengan teori heliocentric di mana matahari berada di pusat. So dia mencadang bahawa teori heliocentric adalah lebih baik. Tetapi anda tahu sebab kalau anda ada satu idea yang pelik, yang lain daripada orang lain, daripada ajaran tradisional, orang akan kata you gila. So cadangan dia telah mengalami banyak bantahan daripada kepercayaan tradisional oleh Kristian. Okay, masa tu kita panggil Katolik lah, Katolik, Roman Katolik. So mereka selalu ingat bumi yang tidak bergerak. Okay, dan semua yang ajaran ini sebenarnya dianugerahkan, dikurniakan kepada manusia di bumi. So bumi adalah pusat. Okay, so Nicholas dia walaupun dapat bantahan tetapi dia cuba terbitkan dia punya findings, dia punya hasil dapatan. So dia cuba publish, cuba kongsi. Dan seterusnya 50 tahun selepas Copernicus menerbitkan hasil dapatan dia. So pada tahun 1609, so ada seorang lagi saintis, nama dia Galileo Galilei. Okay, Galileo Galilei ini dia cuba kaji semula dan dia dengar bahawa ada wujudnya ciptaan teleskop di Netherlands. So dia cuba mereka cipta teleskop sendiri untuk mengkaji semua yang di atas langit. Okay, maksudnya di angkasa lah. So planet semua ni lah dia cuba kaji. Jadi daripada hasil pemerhatian melalui teleskop, dia mendapati bahawa okay, pertama permukaan bulan ini dia bukan rata. Okay, dia ada banyak gunung, lubang dan sebagainya. So dia nampak bahawa bulan ni dia bukan rata, bukan perfect. Bukan yang perfect plan. Yang kedua, dia nampak sebenarnya wow, banyak bintang yang boleh diperhatikan berbanding dengan hanya menggunakan mata kasar. Kalau kita tengok menggunakan mata kasar, kita mungkin nampak beberapa sahaja bintang. Tapi kalau kita cuba guna teleskop, kita nampak memang banyak gila bintang yang boleh kita bayangkan. Dan
satu lagi hasil dapatan yang sangat penting adalah dia mendapati bahawa beberapa bulan, beberapa bulan sebenarnya cuba mengorbit Mustari. Beberapa bulan mengorbit Mustari. Jadi hasil dapatan ini sangat penting. Kenapa? Sebab dia ingat bahawa kalau ada sesetengah badan, body, bulan ke lain, dia bukan mengorbit bumi, dia mengorbit planet lain. So ini maksudnya bukan semua, it's not everything, not everything actually orbiting the earth. Bukannya semua mengorbit bumi. So dia menyokong kesimpulan Copernicus bahawa matahari adalah di pusat alam semesta. Oleh itu, pada masa itu, model heliocentric telah mula diterima dari semasa ke semasa oleh saintis, walaupun masih terdapat bantahan daripada agama. Tetapi Galileo dia punya ciri-ciri lebih lain sikit dengan Copernicus. Galileo dia lebih berani. So dia walaupun dia dapat bantahan, dia masih cuba menyebarkan ajaran ini. Walaupun dapat argument dengan orang-orang dalam gereja. Jadi kita nampak bahawa daripada Copernicus kepada Galileo, so satu konsep yang telah diubah suai adalah daripada teori geocentric. Maksudnya bumi di pusat telah tukar menjadi matahari berada di pusat. So ini adalah finding pertama. So daripada dua gambar ini kita nampak kalau geocentric, bumi adalah di tengah dan semua planet, bintang, matahari, bulan mengelilingi bumi. Tapi idea ini telah diubah suai menjadi heliocentric, di mana helio ini adalah matahari. Matahari di pusat dan semua planet, bintang, bulan akan mengelilingi matahari. Of course ada bulan juga mengorbit planet-planet lain. Tetapi yang penting matahari berada di pusat. So ini adalah satu pengubahsuaian yang sangat penting. That's why sekarang kita panggil sistem sistem solar kan, solar system kan. So solar ini bermaksud matahari. Tetapi satu lagi masalah adalah saintis mereka selalu ingat bahawa orbit adalah dalam bentuk bulat. Adalah dalam bentuk bulat. Jadi kita punya hero, kita punya watak utama untuk bab 3. Satu adalah Newton, satu adalah Kepler. So Johannes Kepler ini dia seorang pembantu kepada Tycho Brahe. Tycho Brahe dia mendapati bahawa orbit semua planet bukannya perfect circle, bukan bulatan sempurna, tapi lebih kepada bentuk elips. So dia cuba mengubah suai semula model heliocentric dengan membetulkan konsep bahawa orbit bagi setiap planet adalah dalam bentuk elips. Tetapi dengan syaratnya matahari bertindak sebagai salah satu fokus. So sekarang first kita punya idea daripada geocentric kepada heliocentric. Pengubahsuaian kedua adalah daripada bulat, orbit dia dalam bentuk bulat, tukar kepada bentuk elips. So ini adalah pengubahsuaian yang sangat penting. Jadi sekarang kita punya solar system. Bentuknya adalah bentuk elips dengan matahari di pusat. Kalau kita cuba bandingkan bulat dengan elips, kalau bulat adalah warna biru, warna biru, dan coklat ini adalah bentuk elips. So kita nampak bahawa kalau bulat, dia punya jari semua adalah sama. Adalah sama. Tapi kalau untuk elips, dia ada paksi. Dia ada paksi yang lebih gemuk sikit, yang lebih panjang berbanding dengan paksi Y yang lebih pendek. So biasanya kita akan panggil kalau paksi yang lebih panjang ni adalah paksi utama. Paksi utama, major axis. Paksi utama. Dan kalau paksi yang lebih pendek ini,
kita panggil paksi minor. Okay, paksi minor. Minor axis. Okay, major axis and minor axis. Okay, tetapi kalau untuk bulatan, paksi minor, paksi utama adalah sama sebab jejari dia adalah sama. Okay, so kalau kita cuba kempiskan bulatan, dia akan menjadi ellipse. Oleh itu, bulat mempunyai satu fokus saja. Okay, satu fokus iaitu pusat. Tapi kalau ellipse, dia ada dua pusat fokus. Okay, pusat dia di tengah. Tapi dia punya fokus ada dua di sebelah dua sini. Nanti kita akan tengok apakah bentuk ellipse. Okey, dan bulatan adalah sejenis case untuk ellipse. Okey, cuma apa beza adalah kalau bulat dia punya kedua-dua fokus ini dia overlap. Okay, dia overlap dan berada pada tempat yang sama iaitu pusat. Okey, kalau kita cuba tengok gambar ini. Okey, so ini adalah ellipse kan? Okey, bentuk ellipse. Dengan matahari berada di salah satu fokus. Okey, matahari di satu fokus. So apabila kita punya fokus ini, dua fokus mereka semakin dekat. Okey, semakin dekat. So apa yang berlaku adalah kita akan nampak satu bulatan. Okey, bulatan macam ni. Di mana dua titik ini dia akan overlap. Okey, overlap dan berada di tempat yang sama. So dua fokus dia gabung, cantum di tempat yang sama. Oleh itu dia akan menghasilkan satu bulatan. Jadi ellipse dia adalah banyak contoh. Bulat adalah sejenis case untuk ellipse. Okay, circle is a case for ellipse. Circle is a case for ellipse with two focus, or we call foci. Okay, foci overlapping on the same place. So normally ellipse there are two foci, but for circle two foci actually will overlap at the same place. Okay, so ini adalah nama yang dikenali dalam ellipse. So untuk paksi yang lebih gemuk, lebih panjang kita panggil paksi major ataupun paksi utama. Okay, paksi major. Dan kalau yang lebih pendek kita panggil paksi minor. So di tengah-tengah adalah pusat ellipse. Okay, pusat ellipse. Dan dia ada dua fokus. Okay, dia ada dua fokus. Nanti kita akan tengok apa kegunaan fokus ini. Okay. So ini adalah bentuk dia. Okay, bentuk dia. Jadi untuk kesenangan, sebenarnya apa yang kita study untuk bab 3 ini, kita tahu daripada geocentric tukar kepada heliocentric kan. Tetapi kita nampak kita punya sistem solar. Dia punya bentuk sebenarnya walaupun adalah ellipse. Okay, even though it's an ellipse shape. Okay, tetapi sebenarnya kalau kita cuba tengok, dia sangat hampir dengan bentuk bulat kan. Okay, it's very close to the circle shape. Okay, circular shape. Jadi tanggapan orbit dalam bulatan masih boleh diterima. Okay. Oleh itu bila kita cuba buat pengiraan, kita kata daya kegravitian yang menghasilkan daya memusat untuk planet mengelilingi matahari. So idea ini, formula-formula semua ini masih boleh diterima. Untuk senang kita jika just imagine kita punya ellipse ini adalah hampir dekat dengan circle. So kita guna formula circle untuk membuat approximation. Okay. Sebab paksi major orbit lebih kurang sama dengan paksi minor orbit. Maksudnya sini sini dengan sini lebih kurang sama panjang. Okay, lebih kurang sama panjang. So untuk planet lain mereka punya orbit pun lebih kurang sama. Okay, lebih kurang sama panjang saja. Jadi kita boleh buat tanggapan bahawa orbit dalam bulatan boleh diterima. That means nanti kita boleh gunakan formula lagi FC sama dengan mv square bagi R. Okay, kita boleh masih guna formula ini untuk menyelesaikan masalah. Of course, dia kurang tepat, tapi sudah cukup untuk kita mendapat anggapan. Okay,
anggapan dan anggaran yang betul. Okay, so macam mana kita nak lukis ellipse, nanti saya akan terangkan. Jadi perbezaan antara model geocentric dan model heliocentric. Okay, so model geocentric ini adalah dicadangkan oleh Ptolemy dan model heliocentric sebenarnya dilengkapkan oleh Copernicus dan Kepler. Okay, so teori ini dia mula daripada Copernicus, kemudian Galileo Galilei, kemudian Kepler. So helio maksudnya matahari dan centric maksudnya tengah. Kalau geo, bumi di tengah. Okay, geocentric, bumi di tengah. Jadi untuk konsep dia, kalau geocentric, bumi adalah pusat dari alam semesta atau sistem suria. Bumi adalah diam dan benda langit lain bergerak mengelilingi bumi. Tapi untuk matahari, matahari adalah pusat. Okay, adalah pusat sistem solar. So objek langit lain cuba berputar mengelilingi. Okay, so kalau hukum-hukum model geocentric, kita tak ada hukum. Okay, there's no law about geocentric model. Tapi kalau untuk heliocentric model, ada 3 hukum. Okay, hukum Kepler 1, hukum Kepler 2 dan hukum Kepler 3. Okay, so aplikasi dia kalau kita tengok model geocentric, dia digunakan untuk mengukur pergerakan planet. Okay, untuk mengukur pergerakan planet. Tapi model heliocentric sebenarnya digunakan untuk membuat kalender Masehi. Okay, kalender matahari. Okay, so nampak tak kedua-dua model ni sebenarnya memberikan impak yang sangat besar. Sehingga kini kita masih terpengaruh dengan kedua-dua model. Okay, so kita dah tahu Kepler kan. Tapi sebenarnya akhirnya Isaac Newton. Okay, Isaac Newton kita tahu dia memang famous dengan hukum gerakan. Okay, F equals to ma kan. Tapi kenapa untuk bab ini kita nak perkenalkan Isaac Newton? Okay, sebab Isaac Newton dia adalah orang yang mengesahkan dan melengkapkan teori hukum Kepler. Okay, terutamanya hukum Kepler 3. Dia menyokong teori hukum Kepler dengan dia punya teori hukum kegravitian. Sebab kalau kita tengok hukum Kepler, dia hanya beritahu kita tentang gerakan planet. Okay, dia beritahu kita, oh, planet semua mengorbit dalam elips. Okay, mengorbit dalam elips. Tapi Kepler tidak beritahu kita kenapa planet bergerak sebegitu. Kan? Jadi Isaac Newton dia cuba menerangkan dan menghuraikan hukum Kepler ni dengan sokongan bahawa hukum kegravitian ini dia ada daya graviti kan. Daya kegravitian menyebabkan daya memusat bagi planet untuk mengorbit matahari. So nampak tak? Perkembangan daripada geocentric, kemudian bentuk orbit adalah elips dan akhir sekali Isaac Newton dia cuba menyokong dengan mengatakan bahawa daya gravitian menyebabkan daya memusat. Okay, so semua idea ini dia melalui satu masa ke semasa. Dan akhirnya kita dapat 3 hukum Kepler yang sangat lengkap dengan sokongan daripada Isaac Newton. Okay, sebenarnya Kepler dia tidak dapat lengkapkan dia punya idea. Tapi Newton, hasil dapatan Newton ini, dia cuba menyokong dan melengkapkan hukum Kepler. Okay, so untuk 3 hukum Kepler ini, hukum Kepler pertama dikenali sebagai hukum orbit. Okay, kalau senang nak ingat, dia adalah hukum orbit. Okay, law of orbits. Kalau hukum Kepler kedua, dia dikenali sebagai hukum luas, law of areas. Dan hukum Kepler ketiga dikenali sebagai hukum tempo, law of periods. So you can remember the keywords: law of orbits, law of areas, and law of periods. Okay, so kalau kita nak lukis ellipse, okay, biasanya kita perlukan 2 fokus. Okay, 2 fokus ini. So kita cuba pinkan dengan contohnya tali ataupun benang. Dan kemudian kalau kita cuba lukis, okay, dengan macam ni. Okay, dengan menentukan
2 titik dan satu lagi titik bebas, cuba mengelilingi dua fokus ini. Kita akan menghasilkan satu bentuk elips. Okey. Jadi anda boleh pergi kepada sekejap. Anda boleh pergi ke Google Classroom. Okey, Google Classroom saya telah kongsikan satu template. Okey, template aktiviti 3.11 di mana saya dah sediakan template ini daripada buku teks. Anda boleh download dan print je. Okey, print je. Kemudian anda boleh cuba lukiskan elips. Okey, dengan pelbagai cara. Saya tahu kalau pelajar yang belajar GKT ada cara lain untuk lukis elips. Okey, kalau cara GKT dia lebih tepat. Untuk fizik ini kita tak nak fokus banyak sangat. Kita cuma nak tahu bahawa ada dua titik fokus. Nah, pusat kita gunakan titik fokus ini untuk cuba lukiskan elips. Okay, so this is the one that I try yesterday. So saya gunakan benang dan saya gunakan plastisin. Okay, of course dia mungkin longgar. Okay, dia longgar. Jadi anda kena berhati-hati. Anda boleh guna pin, guna paku dan sebagainya untuk tentukan kedudukan bagi dua fokus. Bila anda perhatikan, bila saya dah tampakkan benang dengan plastisin, okay, tetapi saya kena cuba adjustkan benang saya di tengah, okay, supaya dia memang terbebas. Kalau tak nanti bila kita dah buat bentuk elips, untuk bahagian bawah dia akan tersangkut. So make sure dia di tengah-tengah, So nampak bentuk elips kan? So kita perlukan dua titik fokus ini. Okay. Okay, so kembali kepada kita punya PowerPoint. Okay, so sebenarnya kalau kita cuba tengok ciri-ciri untuk bentuk elips, kita ada dua fokus dekat sini. So kita nampak bahawa kalau kita ada getah kan, okay, saya calonkan jangan guna getah lah, sebab getah dia lebih kenyal. Kita tidak dapat adjustkan dia punya extension. So lebih baik guna tali, okay, guna tali supaya dia tidak extend dengan lebih jauh. So saya guna benang sebenarnya, okay, saya guna benang. So apa yang kita tengok adalah kalau kita daripada titik sini, titik fokus pertama dan titik fokus kedua, kita ada panjang biru untuk dan juga merah kan. So jumlah jarak daripada titik fokus pertama kedua adalah 10. Okay, 10.
So, bila saya cuba tarik dan saya lukis, saya selalu nampak bahawa panjang untuk biru ini, kalau saya namakan sini adalah AB. Okay, AB. Dan panjang untuk merah adalah BC. So, panjang biru AB tambah BC selalunya adalah sama. Okay, adalah constant. Okay, contohnya dekat sini adalah 10 cm. So, walaupun kalau saya cuba ubahkan dia punya kedudukan. Okay, sorry. Saya ubah dia punya kedudukan. Contoh kat sini kan. Dekat sini, biru dah menjadi pendek kan. Dan merah jadi panjang. Tetapi dia punya jumlah panjang masih adalah sama. Okay, adalah sama. So, ini adalah satu ciri-ciri bagi ellipse. Okay. That's why kita dapat hasilkan bentuk ellipse yang baik. So, ini adalah ellipse. Dan kemudian kita tengok kepada hukum Kepler pertama. So, seperti kita dah tengok, orbit bagi setiap planet adalah ellipse dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. That means kalau matahari dia duduk di satu fokus kan. Jadi planet dia akan mengorbit matahari dalam bentuk ellipse. Dalam bentuk ellipse. So ini adalah hukum Kepler pertama. Dan hukum Kepler kedua adalah hukum luas, law of areas. Jadi apa maksud dia sebenarnya? Kalau kita cuba tengok, planet dia orbit kan, dia cuba orbit matahari. So bila kita nampak dekat sini, dekat sini berbanding dengan dekat sini. So sebelah kiri ini dia lebih pendek. Dia lebih pendek daripada sebelah kanan. Oleh itu kita nampak bahawa untuk ellipse, kalau planet cuba mengelilingi matahari, so apa yang berlaku adalah bila dia mendekati matahari, so kita tahu daya memusat, daya kegravitian akan lebih tinggi. Sebab kalau kita masih ingat, daya kegravitian sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Bila jarak kita dah kurang, maka daya akan lebih tinggi. So bila daya kegravitian lebih besar, lebih kuat, maka kita nampak planet akan lebih cepat. Dia akan lebih cepat apabila dekat dengan matahari. Sebab dia ditarik kan. Maka kalau dia berada jauh daripada matahari, maka dia mengalami daya graviti yang lebih lemah. Lebih lemah. Jadi dia akan lebih perlahan. Oleh itu bila dia bergerak, dia akan menghasilkan lengkungan kan. So contohnya kalau planet bergerak daripada P1 ke P2 dalam masa T. Contohnya T adalah contoh 20 hari ya. Contoh 20 hari. So dia akan mendapat lengkungan yang lebih besar. Nampak tak dia punya lilitan lebih besar. Lengkung ni lebih besar berbanding dengan sini. Kenapa? Sebab kalau masa yang sama, T20 hari, 20 days, kita tahu bahawa planet daripada P3 ke P4 dia bergerak dengan lebih perlahan kan. So bergerak dengan lebih perlahan, maka dia punya lengkung adalah pendek. Lengkung sini lebih pendek kan daripada P1 ke P2. Tetapi jangan lupa sebab jejari dia adalah beza. Sebab jejari untuk area pertama, luas kawasan pertama, dia adalah lebih pendek berbanding dengan jejari kedua dekat sini. Area 2 has greater or longer radius compared to area 1. Jadi menurut hukum Kepler kedua, garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama. That means, dengan masa yang sama, jika masa yang sama, walaupun planet dia punya lengkung adalah beza, tetapi luas dia, area 1 and area 2 must be the same. Ini adalah hukum Kepler kedua.
Okay, hukum Kepler kedua. Jadi saya cuba tunjukkan animation. Okay, so you can see. Wait ah. Okay, semua link ini saya telah masukkan dalam Google Classroom. Anda boleh klik one by one untuk cuba explore. Okay, cuba explore dekat sini. Okay, saya dah masukkan link supaya anda boleh tengoklah. Okay, tengok. Okay, so kita nampak bahawa ni kalau hukum Newton, hukum Kepler pertama, kita nampak dia punya panjang selalu adalah sama. Okay, ini adalah hukum Kepler pertama. Kalau hukum Kepler kedua, okay, kita cuma nak tengok bahawa, saya cuba besarkan sikit ya. Okay, so kalau kedua-dua ni adalah titik fokus kan. So matahari dia berada di salah satu titik fokus. Dan kita nampak bahawa bila planet dia dekat dengan matahari, dia akan bergerak dengan lebih laju. Okey, bergerak lebih laju kan. Kita boleh tengok melalui speed. Okey. Dia punya speed. Kalau speed dia jauh, dia akan jadi slow. Dan bila semakin dekat, dia akan tambahkan dia punya speed. Okey. Dan seterusnya okey, so ini adalah hukum Kepler kedua. So, kalau anda cuba tengok, okey, pause. Okey, anda cuba tengok, kita ada 4 luas kan? Okay, this one area 1, area 2, area 3, and area 4. So, menurut Kepler, hukum Kepler kedua, semua luas permukaan inilah sama. Kalau dia punya masa adalah sama. Contohnya kalau masa 20 hari daripada point sini, dia bergerak ke point sini. Kemudian 20 hari lagi, dia dapat mencakupi luas ini. So, semua luas A1, A2, A3, A4 adalah sama. Ini adalah hasil daripada hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua. Okay. Okay. So, kita of course kita boleh kira luas lah, tapi saya tak akan tunjuk kat sini. So, untuk luas bagi warna purple ini, dia punya masa adalah 0.1. Okay, 0.1 T tempo. Dan hijau juga 0.1 tempo. Kita nampak dia punya panjang adalah beza. Panjang adalah beza. Tapi sebenarnya kalau kita cuba kira luas, mereka adalah sama. Okay? So, ini adalah hukum Kepler kedua. Dan akhir sekali, kita tengok kepada hukum Kepler ketiga. So, hukum Kepler ketiga, law of periods. Okay? Kuasa 2 tempo orbit adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jari orbitnya. That means kita tahu kalau planet dia bergerak mengelilingi matahari kan. So kuasa 2 tempo. Okay. Tempo maksudnya masa untuk satu pusingan, masa untuk satu putaran. So time for one orbit square is directly proportional to the radius cube. Di mana jejari ini adalah merujuk kepada jejari orbit, bukan jejari planet Jangan keliru. Jejari orbit, bukan jejari planet. Okey, jejari orbit. So macam mana kita nak buktikan sebenarnya Isaac Newton dia sebenarnya menggunakan dia punya konsep daya kegravitian menghasilkan daya bermusat untuk planet mengorbit matahari. So masih ingat untuk topik 3.1b kita dah belajar. Kita cuba tuliskan daya graviti sama dengan daya memusat. Jadi kita ada formula Fg sama dengan Fc. Okey, Fg sama dengan Fc.
So G M1 M2 bagi R kuasa 2 sama dengan MV square over R. Di sini kita jadikan M1 sebagai jisim bumi, okay, M. Dan M2 sebagai jisim matahari, M besar. So G M besar bagi R kuasa 2 sama dengan MV square over R. Dan kita dapat formula ini. Kita potongkan jisim bumi dan kita dapat formula ini. Dan kemudian kita cuba masukkan 2 pi R sebagai satu lilitan, panjang untuk satu lilitan. So S tukar menjadi 2 pi R dan T adalah tempoh untuk satu lilitan. So V sama dengan 2 pi R bagi T. Okay, ini kita dah belajar. Kita gantikan V sama dengan 2 pi R bagi T ke dalam formula ini. Okay, dan kita dapat formula G M besar per R kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 bagi T kuasa 2 bagi R. Okay, dan kita cuba ringkaskan, kita akan dapat dapat macam ni. Okay, lebih kurang macam ni. Nanti kita cuba ringkaskan dengan R lah. Okay. So daripada topik 3.1 kita lebih fokus pada formula untuk jisim. Contohnya jisim matahari kan. So 4 pi square R cube per G T kuasa 2. Tapi sekarang kita cuba tukar sebutan. Kita tukar T kuasa 2 dengan M kedudukan dia. T kuasa 2 kita letak di depan dan M kita letak di bawah. So formula untuk T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bagi G M. Dan kalau anda cuba tengok bawah, kita punya pi adalah nombor dia memang konstan kan, 3.14 kan. Dan G dia pun juga konstan kan. Dan M jisim matahari juga konstan kan. Jadi kita boleh letak semua konstan ini. Okey, kita letak semua konstan ini. Pi G dengan M kita boleh semua gabung untuk menjadi K. Okey. Bulat ini. Okey, this one. So ini saya ganti dengan huruf K, di mana K adalah 4 pi square bagi GM. Sebab semua ini adalah constant. Jadi kita boleh tulis bahawa T kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3. So di mana K ini sebenarnya dia adalah kadar. K kadar. So kalau R kuasa 3 bertambah, mana T kuasa 2 akan bertambah juga. So hubungan adalah T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. That's why kita ada relationship macam ni. Okay, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okay, so ini adalah formula untuk tempoh. Okay, dan kita akan guna formula ini untuk hukum Kepler. Bila kita buat latihan, kita akan guna formula ini. Okay, so ini adalah hukum Kepler ketiga. Okay, hukum Kepler ketiga. So katakan kita ada dua planet yang mengelilingi matahari. So contohnya kalau kita ada planet Marikh, so dia punya tempoh kuasa 2. T kuasa 2 Marikh adalah 4 pi square R Marikh. R ini adalah jejari orbit bagi Marikh. Okay. Maksudnya kalau kita ada matahari dan kita ada Marikh, kita juga ada bumi. Okay. Saya guna warna lain lah supaya anda senang tengok. Okay. So untuk bumi, okay, ini adalah dia punya jejari. Kalau untuk Marikh, dia punya jejari orbit. Okay, R Marikh. Okay, ingat R ini bukan jejari planet dia adalah jejari orbit. Okay, jejari orbit. Okay, jejari orbit. Okay, so untuk planet bumi pun sama, saya guna formula yang sama. Dan bila saya cuba bahagikan persamaan 1 dengan persamaan 2. So T Marikh kuasa 2 per T bumi kuasa 2 sama dengan, sebenarnya nombor ini adalah sama kan. Okay, nombor semua ini pi square GM, M adalah jisim matahari, semua adalah sama kan. So kita boleh potong saja. Kita akan dapat
au mari kuasa 3 per au bumi kuasa 3. Okey, persamaan ini sangat penting apabila kita diberikan, contohnya kita diberikan tempoh untuk bumi. Dan kita tahu jejari untuk bumi, orbit bumi, dan jejari untuk orbit Marikh. Dan soalan nak kita carikan tempoh untuk Marikh. Okey, so kita boleh gunakan formula ini. Dan kita boleh tengok contoh dalam buku teks. Okey, so buku teks ini daripada muka surat 100, ajar 3.3 menunjukkan planet bumi dan Marikh mengorbit matahari. So jejari orbit planet Marikh boleh ditentukan dengan membandingkan orbit Marikh dengan orbit bumi. Apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari orbit Marikh? Okay, so kita tahu formula T square T1 square per T2 square sama dengan au 1 cube per au 2 cube. Di mana T1 ini kalau saya letak sebagai bumi dan T2 ini saya letak sebagai Marikh. Okey, so formula ini bila saya mau tentukan jejari orbit Marikh, that means saya mau tentukan ini. Okay, I want to find out 2. So saya perlukan apa? Saya perlukan tempoh bumi. Okay, saya perlukan tempoh bumi. Kedua, saya perlukan tempoh Marikh. Dan ketiga, saya perlukan jejari orbit bumi. Okay, saya perlukan 3. Pertama adalah tempoh bumi. Kedua, tempoh Marikh. Dan ketiga, saya perlukan jejari orbit bumi. Okay, so 3 maklumat yang diperlukan. Dan seterusnya, dia telah berikan jejari orbit bumi. So, au1 adalah berapa? Dan tempoh orbit bumi T1 berapa? Dan Marikh T2 berapa? Dan kita nak carikan au2 berapa. So, dengan gunakan formula ini, kita masukkan sahaja nilai, kita akan dapat jawapan. Okay, so cuma berhati-hati bila anda tekan calculator sebab nombor dia mungkin besar sangat. Okay, so here is the answer from textbook. Okay, so A jejari orbit bumi, tempoh orbit bumi dan tempoh orbit Marikh. Dan B, pertama kita senaraikan semua maklumat yang ada. Okay, kita nak carikan au2, so masukkan formula. Okay, masukkan formula. Jadi kita nampak bila kita buat calculation, au2 sama dengan 2.28 darab 10 kuasa 11 meter. Okay, so this one I leave it for you for pressing the calculator. So selalu ingat formula ini untuk hukum Kepler. Okay, hukum Kepler. Yang penting adalah kita gunakan formula ini untuk tentukan tempoh ataupun jejari. Okay, antara dua planet. Satu lagi contoh, Ajar 3.31 menunjukkan satu satelit penyelidikan perlu mengorbit pada ketinggian 380 km untuk membuat pengimajan jelas muka bumi. Berapakah tempoh orbit satelit itu? So, formula kita perlukan T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan au1 kuasa 3 per au2 kuasa 3. Okay, so T1 ada tak? Okay, katakan kita punya satelit adalah 1. Okay, dan bulan adalah 2. So, kita nak carikan T1. Kita nak carikan T1. So, T2 adalah, dekat sini ada kan? Okay, 655.2 jam. Okay, so bila kita buat ratio, soalan ratio, tak semestinya anda kena tukar pada saat. Okay, saya ulang. Bila kita buat soalan pecahan atau ratio macam ini, kita tak semestinya kena tukar dalam unit saat. That means, kalau unit saya dekat sini adalah jam, maka saya punya jawapan akhir adalah dalam unit jam juga. Okay, jam juga. Masih ingat tak kalau bila kita belajar hukum gas? So, P1 bagi T1 sama dengan P2 bagi T2. Kalau anda masih ingat,
So, kalau dia punya tekanan sini, dia tulis 1 atm. Dekat sini, dia adalah 2.5 atm. So, tak payah tukar unit kepada Pascal, tak payah. Okay, ataupun Newton per meter kuasa, tak payah. Sebab nanti unit-unit ini akan cancel. Okay, so ini adalah satu tips bila kita selesaikan soalan ratio. Okay, pengandaan. So, tak payah tukar unit. Tak payah leceh sangat. So, nanti kita punya jawapan akan dalam bentuk jam. Kecuali kalau dia punya soalan nak kita dalam bentuk saat ke, hari ke, baru kita nak tukar. Okay. So, R1 adalah berapa? Okay, jangan lupa orbit, jejari orbit satelit. So, dia kena tambah jejari bumi. Okay, dia kena tambah jejari bumi. Dan juga ketinggian. So, ketinggian sini adalah 380 km. Okay. 380. Tambah lagi jejari bumi ya. Okay, jejari bumi boleh didapati daripada nota 3.1. Okay, so ini adalah R1 . Ramai pelajar mereka lupa, mereka hanya masukkan R1 sebagai 380 km, salah. Kena tambah dengan jejari bumi. Dan R2 telah bagi jejari orbit bulan. Okay, so kita masukkan saja nilai dan akhir sekali kita dapat jawapan. Okay, so here is the answer. So, jejari orbit satelit, jangan lupa tambah jejari bumi ya. Okay. Dan kita masukkan nilai-nilai, kita dapat T1 lebih kurang 1.53 jam. Okay. So, this is the formula for Kepler's third law. Okay, Kepler's third law. So, ulang kaji, anda kena ingat bahawa kalau hukum Kepler pertama, so orbit bagi setiap planet adalah elips, okay, bentuk. Hukum Kepler kedua adalah tentang luas. Okay, kalau masa dia sama, luas dia adalah sama. Okay, tapi ayat dia anda kena ingatlah, cuba ingat. Dan hukum Kepler ketiga, kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkaitan terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Okay, so remember the summary of these three Kepler's law. Okay, so ada soalan tak?